Salam sejahtera. Saya Syamzuri bin Saman. Penyelia saya adalah Dr. Sarala Devi Madandaran. Tajuk pembentangan saya adalah Kajian Tingkah Laku Penduduk Malaysia Semasa COVID-19, Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pengenalan Coronavirus baru 2019, COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan. Pada 11 Februari 2020, Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) telah menjenamakan coronavirus baru sebagai COVID-19. Ia telah mula dikesan di Wuhan, China pada pertengahan Disember 2019 dan disahkan merebak di Malaysia pada 25 Januari 2020. Bermula dari tarikh tersebut sehingga 15 Jun 2020, sebanyak 8,494 kes telah disahkan dijangkiti di Malaysia. Sebanyak 7,400 yang positif telah disahkan pulih dan discharge dari hospital. Manakala kematian adalah sebanyak 121 kes. Pada 16 Mac 2020, Perdana Menteri Malaysia telah mengumumkan Perintah Berkurung Separa Negara yang dikenali sebagai Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP. Terdapat beberapa fasa dalam Perintah Kawalan Pergerakan di Malaysia yang perlu dipatuhi rakyatnya, iaitu fasa pertama, Perintah Kawalan Pergerakan PKP tempoh masa 18 Mac sehingga 31 Mac. Fasa kedua, Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD tempoh masa 1 April sehingga 14 April. Fasa ketiga, Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD tempoh masa 15 April sehingga 28 April. Fasa keempat, Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD tempoh masa 29 April sehingga 12 Mei. Fasa kelima, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB tempoh masa 13 Mei sehingga 9 Jun. Dan fasa keenam, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP tempoh masa 10 Jun sehingga 31 Ogos. Jumlah tangkapan kumulatif pengingkar Perintah Kawalan Pergerakan sehingga 3 Mei 2020 berjumlah 28,992 orang kerana pelbagai kesalahan. Seramai 15,792 orang didakwa di mahkamah. Sumber dipetik dari Polis JSJ Bukit Aman. Penyataan masalah pelanggaran Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pertama, bagaimana pelanggaran Perintah Kawalan Pergerakan mempengaruhi norma masyarakat Malaysia? Kedua, kenapakah pelanggaran Perintah Kawalan Pergerakan masih dilakukan oleh mereka yang terlibat oleh pembuat dasar dan penguatkuasa undang-undang seperti orang kenamaan dan polis? Ketiga, adakah undang-undang bagi Perintah Kawalan Pergerakan tidak mencukupi atau kerajaan terlalu berlembut? Keempat, bagaimanakah cara terbaik bagi menangani COVID-19 dan masalah pelanggaran Perintah Kawalan Pergerakan? Motivasi pelanggaran Perintah Kawalan Pergerakan dilakukan pelbagai peringkat jawatan dan pekerjaan, sama ada orang awam, petugas keselamatan dan golongan VVIP. Tiada kesedaran dan bersikap membantah atau memberontak. Undang-undang dan hukuman yang ringan, peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit, langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan 2020 dan Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342. Kesalahan PKP tidak direkodkan dalam daftar jenayah dan tidak dilabel sebagai banduan. Teori dan kerangka konsep. Pertama, faktor pelanggaran Perintah Kawalan Pergerakan boleh diaplikasikan dengan teori ketidakaturan sosial dan teori ketegangan atau strain teori. Kedua, faktor-faktor penyebab kepada terjadinya pelanggaran Perintah Kawalan Pergerakan oleh penduduk Malaysia. Pertama, latar belakang keluarga. Kedua, latar belakang pendidikan. Ketiga, kelas masyarakat iaitu di bandar dan di desa. Yang keempat, sikap individu. Skop penyelidikan dan batasan. Skop penyelidikan.
Kajian ini akan memfokuskan kepada rakyat Malaysia terdiri daripada pelajar universiti, penduduk tempatan dan pendatang asing yang tinggal di Malaysia. Batasan. Kumpulan sasaran kajian ini adalah pelajar universiti, petugas sektor awam, petugas sektor swasta, penduduk kampung dan penduduk bandar. Sebahagian responden yang mengambil bahagian dalam kajian ini mungkin tidak memberikan maklumat yang tepat kerana takut mendedahkan maklumat peribadi mereka serta takut diikatkan dengan kesalahan yang mungkin mereka lakukan. Objektif penyelidikan. Pertama, mengenal pasti punca pelanggaran Perintah Kawalan Pergerakan oleh rakyat Malaysia. Kedua, mencari jalan penyelesaian terbaik bagi mengatasi masalah pelanggaran Perintah Kawalan Pergerakan. Ketiga, mengenal pasti kesan jangka masa pendek dan jangka masa panjang ke atas pelanggaran Perintah Kawalan Pergerakan. Yang keempat, mencadangkan hukuman terbaik berdasarkan undang-undang sedia ada atau undang-undang baru ke atas pesalah Perintah Kawalan Pergerakan. Kaedah penyelidikan. Pertama, menggunakan tinjauan kuantitatif atau soal sedik responden. Kedua, mengumpul dan menganalisis data-data primer dan sekunder. Penghasilan dan analisa. Pertama, kajian ini memberi tumpuan ke atas tingkah laku masyarakat semasa Perintah Kawalan Pergerakan sehingga membawa kepada pelanggaran perintah tersebut. Kedua, semasa menjalankan kajian ini, beberapa masalah telah dikenal pasti. Ketiga, masalah biasanya berlaku semasa penyebaran soal sedik kerana responden boleh berbincang bagi menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Keempat, setiap soalan yang dikemukakan kepada responden akan dibaca dan diterangkan sebelum mereka menjawabnya. Kesimpulan. Pertama, secara keseluruhannya, pelanggaran Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP oleh rakyat Malaysia adalah disebabkan sikap tidak bertanggungjawab, tiada kesedaran kesihatan yang baik, masalah kekeluargaan, hal kecemasan dan panggilan majikan untuk bertugas semula. Kedua, terma dan syarat serta hukuman ke atas pengingkar Perintah Kawalan Pergerakan harus dikaji semula bagi kebaikan semua pihak. Ketiga, kajian yang lebih mendalam harus diadakan bagi mengatasi masalah sikap masyarakat sehingga berlakunya pelanggaran Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP. Sekian, terima kasih.